Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Penjajaran Kemahiran Insaniah dalam Maklumat Khusus Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bidang Bahasa Melayu. Kajian ini telah dijalankan oleh Dr. Zabedah binti Mohamed, Datin Mastura binti Mohamed Berawi, Puan Azim Nurmiza binti Ahmad dan Dr. Isnariah binti Idris. Menurut Fatahiyah Elias Darakarakan 2018, kemahiran insaniah merupakan aspek penting yang perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid lebih berdaya saing dengan mengaplikasi kemahiran insaniah. Rosalina Shakir 2019 menyatakan kemahiran insaniah adalah gabungan kemahiran generik yang merangkumi kemahiran bukan akademik seperti kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan, komunikasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, Alizah Lamri dan Zamri 2012 menyatakan kemahiran insaniah merangkumi kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran menggunakan teknologi, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran moral dan etika, kemahiran mengurus aktiviti dan kemahiran berkomunikasi. Dapat dinyatakan kemahiran insaniah merupakan kemahiran generik yang merentasi pelbagai domen pembelajaran, merangkumi aspek kepribadian dan kerja berkumpulan. Elemen kemahiran insaniah yang dijajarkan dalam pengumpulan MK meliputi 6 elemen berpandukan buku panduan kemahiran insaniah Institut Pendidikan Guru Malaysia 2019. 6 jenis kemahiran insaniah iaitu kemahiran kognitif, kemahiran interpersonal dan komunikasi, kemahiran digital dan numerasi, kemahiran kepimpinan, autonomi dan tanggungjawab, kemahiran personal dan keusahawanan dan kemahiran etika, nilai dan profesionalisme. Siti Kausa dalam kajiannya 2017 mendapati 6 juzuk kemahiran insaniah pada tahap tinggi kecuali kemahiran keusahawanan pada tahap sederhana tinggi. Kemahiran yang paling tinggi dikuasai ialah kemahiran kerja berpasukan, diikuti kemahiran pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran kepimpinan, kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, kemahiran komunikasi dan kemahiran etika moral dan profesional. Seterusnya, kajian Noazila dan rakan-rakan 2017 mendapati 5 elemen kemahiran insaniah yang dapat dibentuk sepanjang menyertai badan beruniform iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, kemahiran kepimpinan dan etika dan moral profesional. Manakala kajian Aida Zuraina dan Abdul Aziz 2020 mendapati kajian pembangunan kemahiran insaniah menerusi Work Integrated Learning yang dilaksanakan di Politeknik Malaysia bersama institusi pendidikan antarabangsa dari Australia dan Amerika Syarikat. Hasil analisis deskriptif mendapati kemahiran menyelesaikan masalah secara kritis merupakan elemen kemahiran insaniah yang paling dominan manakala kemahiran berkomunikasi merupakan nilai skor min terendah. Penyataan masalah, IPGM turut mensyaratkan penjajaran kemahiran insaniah dalam semua maklumat khusus yang digubal untuk semua program pengajian di bawah IPGM. Kepentingan kemahiran insaniah menurut Fatahiyah dan rakan-rakan 2018, pelajar perlu diterapkan dengan elemen kemahiran yang dapat membentuk peribadi dan jati diri ke tahap yang sesuai dengan cabaran globalisasi kini. Manakala Abdul Hadi 2016 menyatakan penggunaan teknologi media web atas talian ini memberi impak kepada proses PDP dan prestasi pelajar kerana aplikasi teknologi web yang berasaskan internet mampu menyokong PDP di universiti awam dan pelaksanaan sistem pendidikan negara yang lebih efektif. Seterusnya kita lihat isu iaitu menurut Siti Kausa dan lain-lain 2017, kemahiran kepimpinan kurang memuaskan dikuasai pelajar tidak seharusnya berlaku dan kemahiran komunikasi yang sederhana seharusnya diperkasakan oleh pelajar. Manakala Muhammad Sani dan Husaina Banu 2013 menyatakan tahap penguasaan kemahiran komunikasi pelajar universiti pada tahap kurang memuaskan kerana kemahiran komunikasi kurang ditekankan secara menyeluruh bukan sahaja dalam aktiviti formal pembelajaran malah dalam aktiviti sokongan yang lainnya.
Sehubungan itu, fokus kajian ini akan mengenapasi kemahiran insaniah dan atributnya yang dijajarkan dalam MK PPISMP bidang Bahasa Melayu. Objektif dan persoalan kajian. Objektif untuk mengenal pasti kemahiran insaniah dan atribut yang terdapat dalam maklumat khusus. Dua persoalan kajian. Yang pertama, apakah domen kemahiran insaniah yang terdapat dalam maklumat khusus PPISMP? Kedua, bagaimanakah penjajaran kemahiran insaniah dan atributnya dalam maklumat khusus PPISMP? Metodologi, reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan gabungan dan kaedah selagi konvergen, pengumpulan data secara analisis dokumen. Instrumen merupakan 8 maklumat khusus bagi program PPISMP. Senarai semak digunakan bagi tujuan pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpul data bagi menyelidik berdasarkan objektif kajian. Ini merupakan domen kemahiran insaniah terdapat dalam maklumat khusus. Terdapat 8 maklumat khusus iaitu sejarah perkembangan bahasa Melayu, asas tata bahasa bahasa Melayu, kemahiran bahasa Melayu, pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi, kesusastraan dan kebudayaan Melayu, literasi bahasa, kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Didapati bahawa 5 daripada 6 kemahiran insaniah telah dijajarkan dalam 8 MK kecuali KPK. Terdapat KI dan sub-atribut yang sama dalam MK yang berbeza. Seterusnya, penjajaran kemahiran insaniah dan atributnya dalam maklumat khusus PPISMP, kemahiran kognitif, kemahiran interpersonal dan komunikasi, kemahiran digital dan numerasi, kemahiran kepimpinan, autonomi dan tanggungjawab, serta kemahiran etika, nilai dan profesionalisme ada digunakan, tetapi kemahiran personal dan keusahawanan tiada di dalam ke-88 MK. Seterusnya, analisis mendapati bahawa penjajaran KI dalam MK PPISMP tidak terserak. Walaupun 5 daripada 6 KI terdapat dalam set dokumen ini, namun hanya 31.6% atribut KI yang dijajarkan. Secara keseluruhannya, hanya 6 daripada 19 atribut KI yang dijajarkan dalam kesemua MK PPISMP bidang Bahasa Melayu. Analisis juga mendapati bahawa penjajaran bagi setiap atribut tidak terserak dan hanya tertumpu pada atribut tertentu seperti penjajaran untuk KIK dan KDN. Secara keseluruhannya didapati bahawa 11% KKG telah dijajarkan dalam semua MK PPISMP. Penjajaran KI yang lain tidak terserak dalam MK PPISMP. Hanya 5% atribut daripada KIK, KDN, KET dan KEP dijajarkan dalam set dokumen tersebut. Tiada KPK dan atributnya yang dijajarkan dalam MK PPISMP. Dapatan menunjukkan bahawa penjajaran KKG dalam set dokumen ini amat baik. Terdapat sekurang-kurangnya 2 KKG dalam setiap MK kecuali MK Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. KKG merupakan domen utama dalam mengukur pencapaian pelajar untuk semua bentuk pentaksiran. Seterusnya, hanya atribut komunikasi lisan dengan pelbagai mod bagi KIK dijajarkan dalam 3 MK. KDN dijajarkan dalam 3 MK yang berbeza, namun atributnya sama tetapi amat relevan dengan bidang pendidikan bahasa Melayu. Atribut KDN berfokus pada pemolehan dan pemanfaatan kemahiran digital. Aplikasi pelbagai kemahiran digital, sumber media dan teknologi merupakan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar RPG. Walaupun KAT dan KEP terdapat dalam MK PPISMP BM, namun bilangannya amat terhad, hanya satu atribut bagi setiap KI yang dijajarkan dalam 2 MK yang berbeza. KPK tidak dijajarkan dalam mana-mana RMK PPISMP. Domen ini masih sesuai dengan bidang Bahasa Melayu kerana atribut kemahiran personal bersifat umum dan sesuai dipadankan dengan bidang Bahasa Melayu. Kesimpulannya, penjajaran KI dalam MK PPISMP bidang Bahasa Melayu tidak terserak, agak terhad dan tertumpu pada atribut yang sama. Hanya satu atribut sahaja untuk beberapa kemahiran insaniah yang dijajarkan dalam MK PPISMP. Dicadangkan agar serakan KI dalam MK PPISMP bagi bidang Bahasa Melayu dijajarkan lebih meluas. Penjajaran KI juga dianalisis bagi kursus generik dan kursus ilmu pendidikan. Kajian juga boleh membandingkan penjajaran KI antara program majur yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia.
Demikianlah tadi pembentangan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.